pertukaran pemain memasukkan Shinji Ono dan mengeluarkan Suzuki Nakamura. Shinji Ono adalah merupakan pemain terbaik Liga J 1998. Jadi dua pemain terbaik Liga J beraksi di padang sekarang ini untuk Jepun. Selain daripada Yanagisawa, pemain terbaik 97 Shinji Ono dibawa masuk dari pasukan Urawa Red Diamond. Ono. Serangan awal yang dilakukan oleh Ono. Malaysia tidak melakukan sebarang pertukaran pemain. Satu out sekarang ini untuk Malaysia. Cuba mencari Chow Chi-wing, tidak ada kawan di sini. Terus dikawal di situ oleh Tomoyuki Sakai. Yanagisawa terlepas dari kawalan. Haruna Karen. Satu tendangan yang dilakukan di situ oleh Masashi Motoyama menjadikan kedudukan 2-0. Nampaknya minit awal separuh masa yang kedua Malaysia ketinggalan dengan jaringan yang dilakukan oleh Masashi Motoyama. Bagaimana Tuan Haji Rahman? Jaringan itu tadi. Jaringan itu merupakan saat 58 tadi ya, Rasulullah. Dan satu kecuaian daripada Karuna dan juga Gilbert yang telah memberi ruang untuk membuat pemain nombor 22 tadi membuat hantaran lintang kepada tepi sebelah Yanagisawa. Ya. Dan kemudian terus disudahkan oleh Motoyama. Ini akan menyulitkan lah. Sebab dalam dah baru 50 saat masa kedua telah kena jaringan lah. Patutnya kita tidak merapatkan jurang ini. Semakin sukar nampaknya Malaysia. Dash Gagari. Tengku Hasman. Terpaksa bermain secara negatif. Satu lagi hantaran harapan, Rahman. Ya. Bahaya. Bahaya. Shinji Ono dan Yanagisawa. Tapi telah pun terjadi sekat kemarahan itu. Shinji Ono. Terus. Sekali lagi kita melihat bagaimana kepungan dilakukan oleh pemain Jepun. Sebagaimana Chow Chi-wing mendapat bola tadi. Terus saja pemain Jepun menerpa dan juga mengawalnya. Mengepung. Pemain-pemain Malaysia nampaknya mungkin terlalu ingin bertahan. Akhirnya dengan corak permainan yang agak lemah. Dan sentiasa tertekan. Yanagisawa kepada Myojin. Dileparkan di sini untuk Sakai. Di depannya Gilbert. Sakai kepada Myojin semula. Balik kepada Sakai. Tidak ada pemain yang menghampirinya. Ruang dibuka tapi nampaknya Sakai merasakan satu hantaran lambung untuk Haruna Hirashi dan juga Yanagisawa. Tapi terus kepada Jamsan. Jepun terus menguasai permainan. Yanagisawa. Ishii. Dan sekarang ini membuka ruang. Motoyama penjaring gol kedua. Hirashi. Lapun offside. Nampaknya 12 menit berlalu dan separuh masa yang kedua ini. Satu lagi hantaran yang coba dilakukan oleh Alan Go. Nampaknya sebagaimana yang kata Rahman. Saya ulangi. Hantaran harapan. Kita harus berani bermain lah. Membuat hantaran-hantaran pendek, hantaran Shinji Ono mencuba. Yanagisawa pula sekarang ini. Masih mengawal. Dalam kotak penalti dijatuhkan di situ oleh Holly Bosrum. Memberikan tendangan penalti untuk Jepun. Bermula dari cubaan Shinji Ono. Ditepis keluar di situ oleh Jamsari Sabian. Dikawal oleh Yanagisawa. Khalid Basrum menjatuhkan pemain handalan Jepun itu dalam kotak penalti. Satu keputusan tepat. Kita perhatikan ulang tayang bagaimana satu hantaran atau tendangan yang dilakukan oleh Shinji Ono. Nampaknya keluar dari kawan. Bagaimanapun Shinji Ono sekarang ini akan melakukan tendangan penalti. Menit yang ke-19 pada masa yang kedua. Mudah satu tendangan leret yang dilakukan oleh Shinji Ono menjadikan kedudukan sekarang ini
3-0. Jepun mengatasi Malaysia. Bagaimana Rahman tindakan yang dilakukan oleh Khalid? Satu tackling yang saya rasa tidak tepat lah. Dia harus mengawal pemain tadi daripada menggelecekkan dia. Kita tidak perlu membuat tackling dalam kotak penalti. Apapun 3-0 kedudukan sekarang. Shinji Ono dengan tendangan penalti. Setelah bermain 20 minit, pemain-pemain Malaysia harus satu lagi lorongan yang harus Hampir membahayakan. Hirashi pula sekarang ini mencabar Jamsari Sabian. Lagi ruang terbuka di bahagian pertahanan. Saat inilah kita harus pemain-pemain Malaysia haruslah memberi disiplin yang kuat, memberi tekanan yang kuat, fokus kepada perlawanan, fokus kepada taktikal pasukan, dan tidak boleh lagi lah setelah saat kepenatan mula merasa, kita tak boleh tewas dan kita tidak boleh berkhayal lah dengan tumpuan kita. Kita harus memberi tekanan tumpuan kepada tugas masing-masing. Kalau tidak, Jepun melakukan serangan. Hirashi diberikan di situ kepada Ishii. Ishii cuba memberikan ke Hirashi. Dan lontaran untuk Jepun. Ataupun sudah diberikan tendangan percuma. Terus bola kepadanya. Mendadak dan peluang untuk melakukan satu lagi. Gol yang dilakukan oleh Kota Yoshihara. Masuk hanya 1 minit dan dia membuktikan sememangnya kakinya adalah sesuatu yang cukup berbahaya. Gol insting yang dilakukan oleh Kota Yoshihara. Bagaimana Rahman kelemahan pertahanan kita dari hantaran jauh yang dilakukan oleh Jepun terus dengan jaringan. Pemain-pemain kita menjagakan itu satu kedudukan dalam offside lah, dan tidak membuat kejaran lah. Dan kemungkinan saya perhatikan daripada gerakan perlahan ini. Hantaran jauh Ya. terus dan dia memperdayakan Jamsari Sabian untuk jaringan gol yang ke-6 bagi dirinya. Yoshihara. Shinji Ono. Gerak yang dilakukan oleh Motoyama. Hampir 30 minit separuh masa yang kedua. Nampaknya benar-benar tertekan. Nampaknya kehapaan mula dirasai oleh pemain-pemain kita. Keletihan dan kehapaan apabila kita dapat bola, kita tidak membuat sesuatu. Dia pun terus menguasai permainan. Daripada mula tadi sampai sekarang kita duk kejar bola saja. Satu lagi peluang, tapi kali ini tendangan yang dilakukan oleh Tuichi Yanagisawa melambung tinggi. Nampak Khalid dan Jaya Prakash tadi. Apabila pemain nombor 9 lari daripada belakang Khalid dan Jaya Prakash tadi. Nampak dia punya ruang yang cukup luas. Ya, kerana kita perasaan kehampaan dan itu yang telah mengecewakan. Dan kepenatan lah telah membuat kita ini semua. Dan kita perlu memberi tumpuan, memberi konsentrasi yang lebih tinggi. Dalam saat-saat yang permainan tinggal 15 minit lagi. Mungkin kita perlu membuat pertukaran sekarang. Malaysia perlukan tenaga baru untuk memberikan kekuatan power ataupun tenaga di bahagian serangan khususnya. Nampaknya Raup yang dikeluarkan dan Jafar Saleh, pemain muda yang telah menjaringkan 1 gol ketika bertemu dengan Vietnam dalam perlawanan 4 penjuru di bawah masuk. Jafar adalah merupakan seorang pemain yang boleh memegang bola. Ya, tetapi mungkin dalam saat gini amat sukar bagi dia. Sekali lagi gawang kita dipecahkan. Nampaknya serangan dilakukan oleh Jepun. Yang keadaan pertukaran dilakukan tadi. Yang pentingnya tiga pemain pertahanan kita di bawah, iaitu Khalid Karunakarn dan juga M. Gopal Jayaprakash. Telah kehilangan tumpuan dalam gerakan-gerakan yang dilintang yang dilarikan oleh
pemain 19 dan juga pemain 9 tadi. Jepun 24 yang melakukan tendangan, Masashi Motoyama dengan 2 orang pemain kiparkan serangan mereka seperti Yanagishawa nomor 9 yang benar-benar nampaknya berhasrat untuk menambah jaringan. Miyojin. Ini dia Yoshihara. Tengah. Jafar Saleh coba melakukan kejaran. Motoyama, Nakata menyilang dari kiri ke kanan untuk membuka ruang. Dikawal di sini oleh Nakazawa. Coba diasak di situ oleh M. Kepalan. Tiga gol dilepaskan oleh Malaysia dan separuh masa yang kedua yang telah berusia 33 tahun. 33 minit. 33 minit, maafkan saya. 33 minit. Dan hanya 1 gol yang diberikan pada separuh masa yang pertama tadi. Jadi 4-0 sekarang ini. Taruna Karen masih terus diberi tugas untuk membayangi pemain nomor 9. Pemain dari pasukan Kashima Antlers, yaitu Atsushi Yanagishawa. Dash Gregory, Sakai, M. Kepalan, Akmal tidak akan terkejar. Penjaga gol sudah pun keluar. Dapatkah Malaysia merobohkan kubu pertahanan Jepun? Pintu gol. Inilah persoalan sekarang ini. Dalam Jepun melakukan terus serangan. Motoyama cuba memberikan kepada Yanagishawa. Jamsari Sabian walaupun telah melepaskan 4 gol tetapi banyak menyelamatkan keadaan. Itulah hakikatnya. Miyamoto, Nakata. Apa yang dapat dilihat Rahman? Tidak ada satu tendangan dari penjaga gol terus ke bahagian serangan. Mereka akan bermula dari pertahanan terutamanya Miyamoto. Mereka membuat hantaran-hantaran tepat ke kaki ya, Khalid. Mereka tidak buat hantaran-hantaran harapan. Hantaran-hantarannya semuanya tepat dan umpamanya sekarang. Walaupun lintang tapi Yoshihara. Satu lagi peluang. Khalid sekali lagi menyelamatkan keadaan. Nampak jelas pemain-pemain kita telah hilang tumpuan, hilang. Mereka hanya bermain saja. Apabila dapat bola, mereka akan tendang saja ke depan. Dan ini merupakan saat-saat genting dan saat-saat yang perlu kita memberi tumpuan. Dan mereka harus ingat ini merupakan perlawanan